Okay, so ni adalah dia punya appearance untuk breakout room. Maksudnya ni selepas kita install lah. Okay, cikgu biasanya konsep dia tadi saya kata dia berkumpulan. Macam kat kelas kita boleh round ke group 1, group 2. Tapi untuk kali ni dalam alam maya ni kita boleh round dengan secara alam maya lah. Kita still boleh pergi ke setiap kumpulan. Sebab nanti cikgu akan dapat satu link cikgu sendiri dan setiap grup ni akan dapat satu link masing-masing. So kalau cikgu buat 4 grup ada 4 link. Kalau cikgu buat 10 grup jadi banyaklah 10 link. So biasanya kita terhadkanlah jangan terlampau banyak grup. Sebab nanti beratlah masa kita nak run dia punya Google Meet tu . So syarat dia ataupun tugas guru sebelum menjalankan tugasan berkumpulan, kita kena bahagikan dulu pelajar kita ikut grup. Terpulanglah cikgu nak buat secara apa, poll ke, nak buat suruh dia senaraikan ke, tapi dia boleh pilih dia nak grup mana. Kita kena inform, kata ada aktiviti berkumpulan, 4 grup, so setiap pelajar pilih grup masing-masing. Okay, so ini tugas sebelum. Dan sebelum juga kita mesti copy setiap link Google Meet untuk setiap grup. Okay, link ni dapat daripada kita punya breakout room nanti. Okay, ni saya akan tunjuk kejap lagi lah. Okay, so supaya nanti bila pelajar kita arahkan masuk ke grup, dia tak mencari-cari link. At least kita dah letak link ni dekat WhatsApp ataupun Telegram. Link ni kita boleh pakai benda yang sama setiap kali kelas. Betul, kita buat sekali je untuk satu kelas tu boleh pakai sehingga bila-bila. Maksudnya link ni link yang tetap. Maksudnya nak pakai untuk kelas lain pun boleh. Contoh kita bagi nama untuk kelas 5 IS tapi kita pakai untuk 5 IR. Boleh juga. Tak ada masalah lain tu. Okay. So cara dia untuk kita start nak dapatkan breakout room ni, kita boleh add extension dekat titik 3 ke atas sekali tu. Kalau kita buka Chrome tu biasanya ada 3 titik. Kita pergi dekat extension, kita klik kat situ. Ataupun seperti yang Suryati terangkan sebelum ni, macam mana kita nak ambil attendance, boleh guna Chrome Web Store. Chrome Web Store ni ada banyak extension yang kita boleh add. Okay. So lepas kita tekan extension tu, kita type kat bahagian yang search ni, kita type breakout room. Okay, dia akan keluar beberapa breakout room yang ada. So dia cadangkan kita boleh pilih yang color ungu. Color ungu ni setakat ni yang paling okay lah, stable. Okay, Google Meet Breakout Room by Robert Hudek. Okay, ada lagi lah beberapa breakout room . Okay, kita install, kita ambil dia, install. Kemudian kita pun masuk dekat Google Meet. Biasanya kalau kita masuk dekat Google Meet ataupun kita belum lagi nak start Google Meet, kita just nak create group kita, kita akan pergi dekat muka surat dia yang pertama ni. Dia ada page-page dia. Okay, dekat paparan yang pertama ada Meet, ada Rooms, ada Course, ada Setting. Okay, so kita pergi first, kita start daripada sebelah kanan. Kita pergi ke Course. Okay, dekat Course ni, tengok nombor 1 tekan Course, nombor 2 tekan butang Add. Bila kita tekan butang Add, kita kena bagi nama lah kat My Course ni. Contoh kita add Maths 5 Ibnu Sina. Lepas tu kita nak buat group untuk matematik tambahan 5 Ibnu Khaldun. Okay, beberapa kelas yang kita nak lah terpulang. Contoh kalau kita nak fokus satu kelas sahaja, satu sahaja kita add. Okay, habis kita add dan namakan kelas kita, tekan butang save. Yang butang disket ni butang save. Okay, so kita dah selesai satu langkah pertama iaitu bahagian course. Okay, selepas tu kita akan pergi pula, tadi course, sekarang kita pergi dekat rooms, kat bilik. Dekat course tadi, kelas kita 5 Ibnu apa? Contoh 5 Ibnu Khaldun, 5 Ibnu Sina. Okay, dekat rooms ni, untuk kelas 5, contoh saya ambil 5 Ibnu Khaldun, saya nak buat 4 grup sahaja. So kalau pelajarnya ada 36, satu grup 9 orang lah kalau semua pelajar masuk. Okay, so dekat room ni saya kata nak 4 room, 4 bilik. So saya kena tekan butang course ni tadi, pilih dulu kelas mana. Okay, tekan butang add juga, butang tambah. Okay, butang tambah ni maksudnya kita tambahkan grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, bagi nama.
Semua ni kita yang tulis, kumpulan 1. Atau cikgu nak bagi nama kumpulan Dahlia, kumpulan Kejora, terpulang lah. Okey, biasanya nak senang bagi je 1, 2, 3, 4. Okey, so lepas kita dah namakan dia, dah nombor 3 tadi tambah, nombor 4 bagi nama, nombor 5 macam biasa tekan butang save. Dia senang je, lepas kita tekan je butang save ni, automatik nombor 6 ni akan terjadi. Kalau cikgu perhati ada nombor 6 ni, semua Google Meet ni akan dijanakan. Link dia akan dijanakan secara automatik. Maksudnya bukan kita yang cari link ni Link ni nanti breakout room yang akan bagi. So tak boleh berubah lah. Kalau dia kata main ni cikgu punya, main ni cikgu punya, so cikgu mesti pakai yang main. Okey, boleh ke setakat tu? Boleh. Okey. Okey, so ingat link dia semua auto generate. So macam mana saya copy paste ke Telegram tadi, kena copy paste satu-satu. Contoh cikgu tulis link utama, copy, lepas tu paste ke Telegram. Lepas tu tulis pula kumpulan 1, copy link dia. Dia tak boleh copy semua serentak dia kena satu-satu. Sebab dia punya line ni lain-lain. Okey. Kemudian barulah kita tengok, tadi kita dah tengok course, lepas tu room. Okey, sekarang baru tengok meet. Meet ni bermaksud bila kita dah nak mula kelas. Dah nak mula kelas, kita akan terus je pergi dekat meet. Lepas tu kita akan tekan yang bawah ni, start class. Bila kita tekan start class, okey, kita kena pilih pada hari tu, kita katakan dekat main group kita tadi tu, sepatut pelajar 36 tapi yang datang hanya 20. So takkan kita nak run juga 4 group. Ataupun kita nak runkan tetap 4 group terpulang. Kalau kita nak run 4 group, kita tekan kat breakout ni, pilih 4. Kalau kita nak kurangkan jadi 3 group, kita boleh pilih 3 kat sini. Dia ada 1, 2, 3, 4. Sebanyak mana yang kita bina dekat yang asal tadi, kat rooms tu, dia akan keluar dekat breakout ni. Contoh kalau saya kata nak pilih 4, so saya kena klik 4 lah. Okey, habis step yang ketiga, cikgu tengok step yang keempat. Daripada banyak-banyak ni, kalau nak senang kita pilih terus yang paling hujung, open main and breakout. Okay, so bila kita open main and breakout, automatik semua empat kumpulan tu akan muncul secara automatik. Dia akan muncul seperti munculnya Google Meet. Maksudnya kalau Google Meet kita satu paparan besar, dia akan jadi kecil sikit lah saiznya. Kalau 4 dia akan jadi 1/4 laptop kita tu dia akan jadi kecil. Dia akan bersusun 4 Google Meet. So kalau kita dengar pun agak berat lah. Sebab kalau ada 4, mestilah berat sikit So biasanya dia kata kena 8G kena RAM dia kena 8GB. Okay. Dia kata kalau low memory, biasanya nanti kita tak boleh buka banyak group. So kita boleh check dulu komputer kita cukup tak 8 RAM ni Okay. Ni contoh paparan ni. Bila kita dah tekan je tadi, kita tekan apa? Kita tekan je open main and breakout. So disebabkan ada 4, cuba cikgu tengok kat sini ada kumpulan 1, kumpulan 2, bawah ni kumpulan 3, kumpulan 4. So bayangkanlah kalau kita pilih ada 8 group, dia akan lagi banyak lah. Biasanya kita tak paparkan 4 atau 10 group tu kita tak paparkan. Tapi kalau 4 biasa saya paparkan. Kalau banyak kita boleh minimizekan setiap group. Tapi kita boleh berinteraksi dengan dia, cuma kita minimizekan sahaja. Okay. So syarat dia kalau kita nak ni, kita kena klik ni, minta untuk sertai ni bahasa Melayu biasanya dia kata join. Kita klik join. Semua group ni kita join. Okay, 4 group. Okay, so dia masalah dia macam tadi juga, auto admit Untuk kalau pelajar kita dia guna akaun yang bukan MOE, biasanya kita kena admit dia. So kalau ada 4 group, jenuh jugalah kita nak admit. Sebab pelajar lain yang masuk ni, kita dah berada di dalam tu sebab kita dah join. Kita memang berada dalam setiap Google Meet. So cikgu sekarang body cikgu ada dekat 4 group. So kita boleh admit dia secara manual.
Ataupun cikgu cubalah install auto admit. Ataupun kena setting siap-siap. Kalau tidak nanti jenuh jugalah kita nak admit seorang-seorang melainkan dia memang pakai akaun MOE lah. So kalau kita perhatikan kat sini, saya akan terangkan ada dua fungsi ni, ada dua je nama dia. Kat sini breakout room, yang bawah ni broadcast to all breakout room. Okay, breakout room ni apa fungsi dia? Okay, breakout room ni kalau kita perhati dia ada butang ke kiri, ada butang ke kanan. Lepas tu ada speaker, ada mikrofon, ada kamera. Okay, so breakout room ni actually cikgu. Ni cikgu Cikgu nak pergi pantau kumpulan mana. Okay, katakan cikgu berminat nak pantau kumpulan satu. Nak tengok apa perbincangan dia. Kita boleh dengar lah. Kita boleh pasang telinga. Kita buka ni, speaker ni, kita boleh dengar kumpulan satu sedang berbincang tentang apa. Ataupun pasif, tak bercakap. Okay, so mikrofon ni buat apa? Mikrofon ni bila cikgu nak bagi apa-apa arahan kepada kumpulan satu. So cikgu on mikrofon ni. Cikgu tanya, okay, kumpulan satu macam mana, ada masalah ke tidak? Okay, kalau dia kata okay, so kita tutuplah mic ni. Okay, kamera ni kalau cikgu nak paparkan muka cikgu lah sambil bercakap. Okay, manakala broadcast to all breakout room, ini untuk bagi arahan serentak. Maksudnya ada 4 grup, cikgu dah tak larat nak cakap ke satu grup. Cikgu open ni speaker. Bila kita open je speaker, automatik kita boleh dengar semua 4 grup bercakap. So agak bising lah nanti, agak bising. So kalau kita open mic, kita boleh beri satu announcement serentak kepada semua grup. Maksudnya kita open mic, kita pun okay, masa telah tamat sila kembali ke kumpulan asal ataupun kumpulan utama. Maksudnya dia kena masuk balik dalam cikgu punya link. Kita boleh bagi arahan. Okay, kamera ni samalah. Kita boleh buka kalau video kalau kita nak tengok, nak bagi pelajar nampak muka kita. Okay, so keperluan lain, turn on admit. Okay, ni kalau kita perhatikan ada dekat adds on juga. Cikgu boleh adds on, dia ada gambar tangan, gambar titik ni. So kalau kita turn on admit ni, sepatutnya kita dah tak perlu buat apa-apa kerja lah. Tapi semenjak ni, kadang-kadang dia on off sikit benda ni. Kadang kita dah turn on pun kita still kena admit lagi. Okay, boleh add extension. Kemudian apa bahan yang sesuai kalau kita nak bagi pelajar buat di kumpulan masing-masing. Sebab kalau dia memakai handphone, semua pakai handphone. So siapa yang nak tolong presentkan slide. Contoh kita bagi tugasan yang dia kena menaik. So mungkin susah kalau pakai handphone. So cikgu mungkin boleh guna Jamboard. Jamboard ni kena install jugalah kalau guna handphone ataupun dia boleh guna Canva. Okay, so Google Slide, Padlet, Live Worksheet, Google Form, macam-macam lah. Yang mana nanti ketua tu kalau boleh kita kena pasti seorang yang ada laptop supaya senang sikit untuk tugasan berkumpulan. Kalau semua tak ada pun tak apa, kita guna macam Padlet ke Live Worksheet ke, dia interaktif. So seorang je share screen, yang lain boleh buat sama-sama. Bagi idea, kawan yang share screen tu dia yang klik jawapan. Okay. So kelebihan Google Slide Jamboard ni antaranya guru boleh pantau. Maksudnya progres murid semasa kita boleh pantau. Itu untuk slide lah. Belum lagi dia punya praktikal. Ada soalan tak setakat tu? Yang ni kalau cikgu tengok, cikgu nampak paparan Google Meet sekarang lah. Sekarang memang saya sedang pakai link yang saya pakai ni memang link main link Maksudnya link guru lah. So saya akan tekan kat atas ni ada huruf B ni breakout room. Kat sini ada auto admit. Biasanya saya akan tekan turn on dulu. Kemudian saya pergi ke breakout room. Okay, automatic dia akan keluar kat sini Okay, so cikgu yang saya minta 4 orang tu masuk ke grup tu bolehlah kok masuk sekarang. Okay, so contoh kat sini course tadi. Memang saya dah namakan Maths 5IS. Tapi kalau kata saya nak tambah yang baru, saya tekan tambah. Saya kena bagi nama sinilah. Katakan matematik 2 kristal contoh. Tapi tak ajar pun Okay, so biar je. Yang my own course ni tak payah. Okay, dah tambah. Tekan apa? Tekan save. Okay, dah tekan save. Pergi dekat rooms. Tekan course tadi, pilih dulu. Dia akan muncul matematik 2 kristal ni yang baru. Okay, nampak dia belum ada lagi kod.
So kita kena tekan dulu tambah. Okey, katakan cikgu berminat nak buat 3 kumpulan saja. Kumpulan 1 tambah kumpulan 2, kumpulan 3. So nanti cikgu nak tukar nama kelas pun tak ada masalah. Okey, dah habis tekan tambah, dah puas hati 3 kumpulan, tekan save. Okey, so dia kata auto generate link. Okey, link pun dah generate. Kita pun copy link ni. Control A lah, nak senang. Control A, Control C, lepas tu pergilah dekat kita punya Telegram. Biasanya kita akan macam ni, tapi kita bagilah nama siap-siap. Yang ni kita kata main link. Contoh Okey, so untuk dapatkan kumpulan seterusnya, sama je, cikgu ulang lagi step yang sama. Okey, nanti cikgu namakan kumpulan 1, cikgu copy link kat sini. Copy, Okey, Control A lah dia susah sikit nak copy. Control C dan pastekan dekat Telegram dan seterusnya lah. Dan kemudian hantar sampailah kumpulan 3. Okey, so lepas kita dah settle yang tu, kita pun dah nak start kelas. Kita pergi dekat Meet. Okey, pergi dekat Meet, kita tekan apa tadi? Tekan dulu start kelas. Pilih dulu kelas mana tadi? Okey, Matematik 2 Kristal. Okey, adakah kita nak buka 3 grup hari tu? Okey, tak ramai pelajar yang masuk, kita buka 2 grup. Okey, so bila kita kata kita buka 2 grup, kita open main breakout ni, dia akan keluar 2 grup. Okey, ni saya tunjuk dululah. Okey, nampak dia akan automatik keluar 2 grup. 3 grup ni termasuk grup cikgu Okey, saya pangkal dulu sebab saya nak suruh yang cikgu lain ni masuk ke grup yang saya punya tadi. Saya punya tadi sebenarnya room saya, meet saya sebenarnya saya ambil daripada kelas 5 IK. Okey, so saya akan open main. Okey, kita boleh minimize lah. Okey, patutnya cikgu akan nampak keluar 4 grup. Ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 tu Okey, ni sebab saya tak tukar account ni. Dia kalau nak selamat sebelum masuk tu kita dah tukar, dah sign out semua account Macam ni saya tak sign out, so jadi lambat sikit lah ni. So dia akan jadi berat sikit lah memang akan berat sikit. So kita ni je, kalau kita memang tekad nak buat grup hari tu nak buat grup, kena run jugalah. Okey, contoh ni kumpulan pertama. Kumpulan ni sepatutnya ada Munirah. Okey, masa Munirah nak masuk kumpulan ni, pelajar-pelajar tu biasanya dia akan leftkan grup kita lah. So kalau dia ada satu device dia guna handphone, dia akan left satu grup, dia masuk grup yang cikgu suruh lah Okey, dia berat sikit lah ni Siti Munirah dah masuk dalam kumpulan 1. So cikgu tekan join. So cikgu pun dah join dia lah dekat dalam grup 1 tu So kena ulang lah semua grup ni, kena buat yang sama. Okey, ni Munirah dah nampak saya pun dah nampak dia. Cuma dia mungkin tak dengar arahan guru lah. Okey, arahan guru dia kena pergi dekat kawasan lain nanti kejap. Munirah dah nampak saya pun dah nampak dia. Suara pun dah double kat situ Okey, sekejap saya cuba ambil 2 grup dulu lah. Okey, katakan saya nak berinteraksi dengan Munirah So saya akan tekan, saya pergi dekat saya punya meet yang ni ni meet saya. Okey, ni breakout room ni kena buka lah. Kita kata nak pergi, kita pergi ke ni, kita pergi ke kumpulan 1. Okey, dia akan bagi nama sini. Kalau kita klik kanan ni, dia akan pergi ke kumpulan 1 Munirah boleh dengar? Boleh dengar cikgu. Okey. Macam itulah maksudnya, sebab kita tekan kumpulan 1, sepatutnya Suryati tak boleh dengar lah sebab dia kumpulan lain Suryati dengar tak Suryati? Dia tak dengar kan, bermaksud sebab saya belum join ni, nampak tak? Join now ni. Dia belum join Dia ada tapi saya belum ada dalam grup tu. So nak join now tu saya kena tukar account. Ni dah switch account. Okey, selepas saya join now tu nanti sepatut dia boleh dengar lah. So kalau kita buka banyak grup, kita kena join semua grup lah. Okey, Suryati boleh dengar? Boleh dengar. Boleh dengar dekat kumpulan 3 sebab Suryati buka 2 device mungkin bergema sikit kan. Okey, boleh. So semasa kita ni saya try broadcast to all breakout ni, maksudnya sepatutnya kumpulan 1 dan 2 boleh dengar. Okey, Munirah dengan Suryati dua-dua boleh dengar?
Boleh. Boleh dengar. Munira Suryati dua-dua boleh dengar Boleh dengar. Boleh. sepatutnya boleh lah. Maknanya Okey, kalau sepatutnya kita itu je belajar lah. ni, dia So lambat yang kumpulan sikit, 3 dia apa dia? Dia ikut kita punya, tapi biasa masa saya run hari tu, dia punya apa, macam okey juga Kejap, saya tutup dulu Okey, so saya pangkal dulu semua grup ni. Dia ikut tak? Ada banyak sebenarnya. Macam lambat sikit kan. Dia ikut ni lah kot line kita juga. Kalau line kita okey, kita punya ni pun tak berat sangat sebenarnya, dia smooth je. Grup banyak kot. Sebab Ke macam mana? Lepas tu kalau kita buka banyak sangat Windows pun dia efek juga lain tu Okay, so biasanya pelajar yang dah masuk tu kalau dia guna satu device je okey sikit. Kalau dia guna 2 device tu nanti bergema lah bergema. Okay, itu ajalah kot. Maksudnya untuk praktikal, cuma latihan tu cikgu kena pelbagaikan lah. Kena fikirkan apa yang sesuai untuk bagi aktiviti berkumpulan. Biasanya kalau kita ada sejam setengah atau sejam, ikut keperluan lah. Kalau cikgu nak buat penutup, cikgu mesti suruh pelajar masuk semula ke grup kita. Tapi kalau cikgu memang bagi tu sebagai tugasan yang boleh ambil masa panjang, so pelajar boleh je drag masa dia sendiri dan kita pantau setakat waktu PDP kita lah. So biasanya macam itu. Tapi kalau nak dapat cantik, biar pelajar masuk semula untuk penutup ataupun pembentangan. Okay. Tapi saya pernah buat beberapa kali lah yang breakout room ni dengan pelajar yang ada device laptop lah especially ada laptop atau tablet yang sesuai. So memang berkesan lah. Maksudnya pelajar buat perbincangan tu efektif. Dia boleh menulis, dia boleh buat kira-kira. Kita pun dengar dia punya perbincangan tu nampak jelas lah, maksudnya ada perbincangan. So bila dia submit kerja tu kita kata boleh dipercayai lah, maksudnya bukan kerja buat seorang. Maksudnya memang perbincangan tu secara berkumpulan. Ini kalau kita nak pantau lah, kita buat breakout room Kalau kita tak nak pantau, kita boleh je suruh dia buat Google Meet masing-masing. Ini bila cikgu rasa nak pantau, cikgu kena berjalan ke grup-grup, cikgu boleh guna breakout room. Okey, rasanya tu saja daripada saya. Kalau ada soalan. Yang tanya dekat chat ni, banyak pakai data tak kalau untuk budak. Dia dah jawab tadi, Nusya dah jawab. Rasanya kalau untuk pelajar tak banyak lah sebab dia macam masuk Google Meet je, dia masuk satu je. Kalau kita mungkin berat sikit sebab jadi 4 kan. 4 je. Line tengok kalau waktu pagi rasanya clear je, ni dah petang-petang ni biasanya semput sikit. Ataupun data dah nak habis. Betul. Pagi ni dia biasanya. Tapi kalau pelajar Petang dah tak okey. Ataupun kita tak perlulah banyak grup kot, mungkin 2 grup ke kan. Tak ada lah. Kalau kita rasa nak run sesekali tu boleh je start dulu 2 grup. Tapi rasanya praktikal tak untuk kelas-kelas bawah ni? Kelas bawah tu lah kalau cikgu nak buat kelainan okey je. Tapi kena satu grup tu kena tak banyak grup. Tapi ramai sikit. Kalau macam kita bagi 5 orang, 5 tak bercakap nanti susah juga. Memang sebenarnya nak buat kerja grup ni kena pasti ketua dulu. At least kalau ketua dia pun okey. Sebab ada grup yang saya buat tu langsung ketua dia pun tak nak bercakap. Macam ketua dia pun macam takut-takut nak present, nak share screen. Biasa kalau kita bagi Google Form tu dia boleh je share screen Google Form daripada handphone. So pelajar lain pun nampak je tapi dia tak berani macam tu lah. So dia balik pula ke WhatsApp, bincang dalam WhatsApp macam tu. So kurang efektif lah. Mungkin boleh cuba-cuba dululah tengok kelas mana yang sesuai. Nak tanya boleh Kak Syah? Boleh. Katakanlah kita buat kita dah bagi tugas untuk buat pembentangan. Lepas tu contohnya 4 grup. Contohnya first group akan bentang dulu. Jadi waktu first group bentang, 3 grup yang lain tu boleh dengar macam tu kan? Kalau kita terbuka yang dekat breakout to all tadi tu, kan dia ada breakout room dengan breakout to all kan. Kalau kita buka speaker kat situ, maksudnya kumpulan sebelah boleh dengar lah kumpulan sebelah tu. Macam kat kelas. Maksudnya masing-masing boleh pasang telinga tapi bising. Tapi kalau kita tutup yang bahagian tadi tu, kalau cikgu perasan dia ada 2 je tadi kan yang saya share tu. Dia ada 2 je ni. Kalau kita buka yang breakout room yang bawah tu, yang broadcast to all breakout room, kita pergi buka speaker dia.
Maksudnya nanti kumpulan lain boleh dengar lah, kumpulan lain bercakap atau berbincang. Kalau kita tak buka speaker dia, kita just buka mikrofon, maksudnya kita yang sedang bagi announcement. Biasanya kita buka dua-dua kalau kita memang nak membenarkan dia nak jawab serentak. Contoh kita nak tanya soalan, kita nak 4 grup tu jawab serentak. Okey, dah siap ke belum semua grup? So kita buka mikrofon, buka juga speaker. So kat situ kita boleh dengar lah, oh okey semua dah jawab, dah siap. Tapi kalau kita tutup, dia orang tak boleh dengar. Okey, boleh ke tu? Betul ke Aizah jawapan saya tu? Kalau kata tadi Kak Syah cakap kan, tadi Kak Syah cakap bising. Maksudnya kalau katakan kumpulan pertama tengah bentang, seorang bentang lah kan. Oh, okey bentang. Present. Okey, kalau nak present, kita suruh masuk balik ke grup asal. Grup cikgu tu. Sebab kalau dia present dekat grup dia je, yang nampak kita je. Pelajar grup lain tak boleh nampak. Nusha. Ya. Maksudnya budak yang pelajar-pelajar yang dalam kumpulan-kumpulan lain tu dia hanya berinteraksi dengan cikgu je lah kan? Dengan ahli grup dia dan cikgu. Betul. Itu je lah. Okey. So kalau dia nak bentang, katakan perbentangan dia tu perlu didengar oleh semua grup, kita kena bahagi masa lah, katakan 15 minit perbincangan berkumpulan. Okey, sekarang masuk semula ke grup yang asal, main cikgu tu, kat grup cikgu memang dah sedia tunggu kat situ. Okey, masuk sana dan barulah share screen seorang-seorang. Siapa present dia share screen dia. Masa tutup kumpulan, misalnya kumpulan tadi ada 3, betul kumpulan ketiga tu kurang orang, kita tutup kumpulan ketiga. Jadi budak yang dalam tu ada seorang, dia guna link yang kumpulan yang lain tu lah ya nak masuk. Kalau kata kita nak tutup grup dia, kita bagi tahu dia pun boleh, ataupun dia sendiri hari tu pun masa saya buat pun ramai yang macam dia masuk grup ni tengok tak ramai, dia keluar dia pergi grup lain. Sebab kita kan share 4 link. So dia macam seolah-olah dia dah pilih grup pun dia tengok macam grup dia tak best je, dia keluar dia masuk grup lain. So sebenarnya dia boleh buat macam tu lah. Dan kita tengok dah tak ada tu, kita tutup je lah pangkah. Masa kita pantau tu pergi kumpulan-kumpulan tu sebenarnya apa yang kita pantau? Oh, macam saya hari tu sebabnya saya bagi latihan tu semua sama. So kita pantau aktiviti dia lah, sama ada berjalan ke tak perbincangan. Kemudian okey, adakah dia ada masalah dengan pengiraan. Contoh kalau ada masalah kita bantu sikit-sikit. Sebab sebenarnya masa kita dekat grup tu kita pun boleh share screen, boleh tulis. Actually kita masih berada dalam grup tu. Kita pun macam ahli grup juga. Oh, kita boleh share dengan pelajar. Kita pun boleh juga. Kita boleh sembang-sembang juga dengan dia. Okey. Ada soalan lagi daripada Cikgu Rashid. Dia tanya kalau cikgu tak join subgroup tu, cikgu boleh cakap tak dalam subgroup tu? Okey, itulah sebab yang ikut saya cuba hari tu. Kalau kita tak join, seolah-olah kita tu tak duduk dalam tu. Kena join dulu Cikgu boleh try and error lah, sebab saya dah 2-3 kali try, saya tak join. Bila saya tanya soalan macam tak dengar, rupanya kena join dulu. Tapi tak tahu lah kalau tiba-tiba sebenarnya boleh ke. Setakat ni yang saya dah bincang dengan beberapa orang kawan yang buat juga pun semua join lah. Join group tu. Tapi kumpulan lain tak dengar lah cara kita dengan grup tu. Tak, sebab bila kita klik kumpulan satu, memang kumpulan satu je dengar. Soalan lagi, boleh ke join multiple group serentak? Maksudnya siapa? Pelajar ke cikgu? Pelajar. Kalau pelajar dia boleh, tapi dia jadi macam tu lah. Rasanya kalau dia join 3-3, kalau guna handphone dia, sama ada masuk ke tak masuk, berat ke tak, ataupun bergema lah kan, 3-3. Macam kita kan boleh buka je Google Meet daripada satu. Biasanya dia akan pilih satu. Kecuali dia left dulu, dia masuk pula grup lain, try and error lah nak masuk grup mana yang best tu. Sepatutnya tak ni lah, jarang lah berlaku benda tu. Sebab nanti dia akan bergema, sebab dia akan semua orang bercakap kan. Walaupun dia tak bercakap, mesti kumpulan ketua tu akan bercakap. Itulah macam Cikgu Rashid kata tu kan, Google Meet ada breakout room, tapi itulah kena bayar ke macam mana? Sebab sekarang kan dia nak update kan. Dia nak upgradekan sistem tu. Sebab kalau Zoom memang ada, Zoom memang ada breakout, Webex pun memang ada. Yang lain berbayar kan. Kalau berbayar memang ada lah. Breakout room tu automatic ada, tak payah install. Dia memang ada kan.
okeylah, boleh je cuba cikgu. Untuk rasanya macam praktikal guna untuk kelas-kelas kelatan ni sesuai lah kan. Bukan dekat bawah tu tak mana tahu cuba kita lah, cuba sekali-sekala kan, daripada kita tengok mana tahu dengan cara macam ni budak excited nak masuk ke kan, kita boleh try, boleh tahu. Kalau nak buat game pun okey juga rasanya. Kalau kelas bawah tu kita buat game guna macam yang macam-macam sekarang ni kan, quiz wizard lah apa tu, tapi seorang je, ketua je runkan game tu, pelajar lain bagi respon lah apa jawapan. Macam perlumbaan tu nampak berkumpulan lah, rasanya sesuai juga. Kalau kelas belakang lah tak adalah bagi aktiviti yang menulis, mengira, mungkin lebih kepada game. Tapi kalau selalu kita bagi game, semua orang kena main, tapi kali ni ketua sahaja share screen, so pelajar lain interaksi dia bagi jawapan, ketua yang klik jawapan. Mungkin kat situ boleh lah untuk belajar kelas yang lemah. Kalau kelas yang tinggi-tinggi ni biasa kita minta sampai ke tahap mengira lah, menyenarai. Kita pulanglah ke kreativiti cikgu.